السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد. Terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz, pengurusi majlis, pengacara majlis dan juga merupakan Tuan Imam, pengurusi juga Masjid Al-Husain Kuala Perlis, seterusnya penganjur bagi pihak rakan-rakan, kakak-kakak Kuala Perlis, Kak Iyah dan rakan-rakan yang lain, pengurusi IKAF, saudara Najahan, rakan daripada Suara Sunnah, tuan-tuan, puan-puan, saudara-saudara, saudari-saudari sekalian. Pertama sekali kita merafakkan setinggi kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala diberikan kelapangan waktu untuk bersama-sama pada pagi ini dalam satu program khas yang kita baru mulakan, iaitu Tadabbur Al-Quran. Tadabbur Al-Quran ini, tuan-tuan dan puan sekalian, merupakan satu perintah besar daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Apabila kata Allah Subhanahu Wa Taala, afala yatadabbaruna al-Quran walau kana min 'indi ghairillah lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Mengapakah tidak kamu tadabbur akan isi kandungan Al-Quran itu? Yang ni tak ada lari lagi lah. Ni kena catatlah. Apakah tidak kamu tadabbur akan isi kandungan Al-Quran itu? Kerana sesungguhnya sesuatu selain daripada Al-Quran itu, kamu akan mendapati padanya ada banyak kekhilafan. Maknanya Allah Subhanahu Wa Taala perintah kita untuk kita rujuk kepada Al-Quran untuk satukan kita. Itu asasnya. Sebab apa? Sebab rujukan selain daripada Al-Quran akan membawa kita kepada pertengkaran, pergaduhan, perbalahan. Dan kita kena faham, bila Allah sebut Al-Quran, perintah untuk kembali merujuk kepada Al-Quran, dia automatik, dia mai sekali dengan As-Sunnah. Maknanya hadis-hadis Nabi SAW. Sebab apa? Sebab dalam ayat yang lain, dalam surah An-Nisa, kata Allah Subhanahu Wa Taala, ya ayyuhalladzina amanu ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu taat kepada Allah dan taat kepada Rasul. Taat. Lepas tu Allah sebut wa ulil amri minkum, Allah dan pemimpin daripada kalangan kamu. Sama ada pemimpin itu merujuk kepada kepimpinan negara ataupun kepimpinan agama. Okey. Tapi Allah tak guna perkataan taat dekat mereka. Allah tinggal kosong kat situ. Sebab apa? Sebab pemimpin ni ada benda hak dia buat benda tak betul juga. Bukan semua benda betul. Tapi hak mai daripada Allah, hak mai daripada Rasul, semua kena taat dan dengan ketaatan yang mutlak. Tak boleh ada berasa berat. Tak boleh ada rasa susah. Rasa macam segan. Rasa macam malas. Rasa macam, kalau buat ni aku rugi tinggal yang lama. Tak boleh. Sebab itu kata Allah di dalam ayat yang lain, wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Tidak layak bagi seorang mukmin lelaki dan wanita perempuan itu, apabila Allah dan Rasul telah putuskan sesuatu dalam apa jua permasalahan, dia ada pilihan lain. Tak boleh ada pilihan lain. Kena tetap balik kepada apa yang diputuskan Allah dan diputuskan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini basic asas. Sebab tu Allah suruh kita tadabbur. Tadabbur ni apa dia? Tadabbur ni macam-macam makna, lebih luas lah maknanya. Tafsir, kefahaman, mendalami, menghayati. Tujuannya apa? Tujuannya bila kita faham, bila kita mendalami, bila kita ada penghayatan, tujuannya adalah untuk satu, diimani, dua,
dipraktiskan, diamal. Dia kena ada dua ni. Iman kena percaya. Bila kita faham, iman kita makin tambah. Sebab itu kata Allah dalam surah yang lain, surah Al-Anfal, kata Allah apa? Innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu apabila disebutkan kepada mereka perkataan Allah, dengar nama Allah sahaja, dengar nama Allah, gemetar hati mereka. Dan apabila diperdengarkan ayat-ayat Allah kepada mereka, bertambah iman mereka. Tambah iman. Macam mana boleh tambah iman? Kita duk dengar setiap hari orang duk pasang. Ada yang negeri Perlis ni dia tak bagilah. Negeri-negeri lain dia duk pasang kat masjid-masjid tam-tam ataupun dekat-dekat nak masuk waktu sebelum azan, dia pasang Quran. Walhal hal tersebut sebenarnya tak perlu pun, tapi depa buat tu ikut suka depa lah. Depa ada hujah masing-masing, tapi sebenarnya Al-Quran ini bukan tujuan untuk dipasang, kata orang buat tak tahu jalan, buat relax, tak. Al-Quran ni adab dia, prinsip dia, wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lah. Dalam Quran Allah kata, bila diperdengarkan bacaan Al-Quran itu, fastami'u, kamu kena bagi tumpuan, dengar. Ini kita dekat nak maghrib dia pasang. Masjid pula sebelah padang bola. Bila pasang Quran tu, mesej dia apa? Mesej dia dekat nak maghrib. Dia tak? Bila dekat nak maghrib, dia lagi main lagi laju, nak skor gol lah. Bukan nak berhenti. Bukan kata, dekat, kita berhenti, dekat nak maghrib ni. Tak. Lagi, cepat-cepat ni dekat ni. 5 minit lagi. Lah. Dia kira gol lah. Orang dengar baca Quran, berhenti. Okay? Jadi tuan-tuan, Quran ni dibaca, tujuannya untuk apa? Saya katakan tadi, untuk diimani. Bila kita faham, bila kita hayati, bila kita tadabbur isi kandungannya, untuk kita imani, tambah iman kita, tambah kepercayaan kita, tambah keyakinan kita kepada agama kita, tambah keyakinan kita kepada Allah, kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan kemudian untuk dipraktiskan, untuk diamal. So itu asasnya. Sebab itu perintah Allah Subhanahu wa taala ini besar, rangkumannya luas, dan Quran ni besar. Ada 6,236 ayat. Itu yang disepakati oleh para ulama-ulama yang membuat kiraan ayat-ayat Al-Quran. Dalam ilmu dia panggil ilmu khas, ilmu fawasil. Ilmu fawasil Quran ni dia kira jumlah ayat, wakaf, ibtidak kat mana. Maksudnya ilmu khas, kesepakatan majoriti daripada kalangan ulama kata bahawasanya jumlah ayat Quran ni dan 6,236 ayat. Jadi ada banyak penceritaan di dalam Al-Quran. Ada penceritaan, ada sejarah, okey, dan ada pengulangan cerita. Kisah-kisah yang banyak diulangi, kisah Nabi Musa alaihi salam dengan Firaun. Dan kemudian kisah-kisah Bani Israel diulang beberapa kali di dalam Al-Quran. Kisah sejarah umat terdahulu diulang beberapa kali di dalam Al-Quran. Dan kemudian hukum hakam. Okey, dan kemudian perkara pokok teras akidah tentunya. Okey, dan kemudian lagi juga di dalam Al-Quran ini banyak berkaitan soal akhlak, soal nasihat dan teguran umum Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Dan kemudian lagi di dalam Al-Quran juga ada menceritakan soal bukan sahaja sejarah umat terdahulu, juga menceritakan soal perkara-perkara yang bakal berlaku akan datang, seperti hari kiamat dan seumpamanya. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, jadi ada orang kata, apa relevan Al-Quran dengan kehidupan kita pada hari ini? Quran dah diturunkan sejak 1400 tahun lebih dulu, zaman Nabi SAW, dan Nabi dah wafat. Apa relevansinya yang kita sampai kepada hari ini duk nak ajak orang kembali kepada Al-Quran, duk nak ajak orang kembali kepada As-Sunnah, duk nak baca satu kitab yang lama? Tuan-tuan dan puan sekalian, Al-Quran relevan sampai hari kiamat. Ada benda yang kita hari ini, tuan-tuan, yang kita hari ini tak tahu. Mungkin lagi 10 tahun terjelas benda tersebut. Dalam Al-Quran menceritakan banyak soal sains.
benda soal cap jari, benda soal yang berkaitan dengan atas, naik ke atas, udara tak ada, perlu kepada oksigen. Semua benda tu ada diceritakan dalam Al-Quran. Tetapi benda ni dibuktikan selepas. Baru-baru ni, kita katakan dalam 100-200 tahun kebelakangan ini, baru ia dibuktikan. Tuan-tuan. Dan tentunya kita kata sebab apa? Sebab ilmu kita tak capai. Ilmu Allah Subhanahu Wa Taala maha luas. Kalau nak dibandingkan tuan-tuan dan puan sekalian, ilmu Allah Subhanahu Wa Taala ini dengan ilmu manusia ni, setitik dakwat pun tak sampai. Dengan dibandingkan dengan satu lautan yang begitu luas, ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi nak abang bagi tuan-tuan, ada banyak rahsia-rahsia di dalam Al-Quran. Bukan untuk kita mengatakan bahawasanya, oh banyak benda yang kita tak tahu ni, jadi kita tak payah mengaji lah, kita tak tahu mengaji, kau tak tahu mengaji, kau tak tahu. Tuan-tuan, memang kalau orang lagi mengaji banyak, dia akan lagi tunduk. Dia akan rasa dirinya ada benda lagi banyak dia tak tahu, dan dia nak kena tahu. Tapi kalau orang yang tak mengaji, dia rasa dia tahu banyak. Itu biasa. Lagi dia tak mengaji, lagi dia tak tahu, lagi dia rasa dia tahu. Tapi orang yang lagi banyak dia mengaji, lagi banyak dia membaca, lagi banyak dia belajar, dia akan rasa lagi banyak dia tak tahu. Jadi ini kita kena letak diri kita pada kedudukan yang betul. Kita kena mengaji banyak. Bila kita mengaji banyak, tuan-tuan dan sekalian, kita merasa diri kita ada banyak benda lagi aku tak tahu yang aku nak kena mengaji lagi. Tuan-tuan, ni baru kita ambil 2 ayat daripada 6,236 ayat sebagai satu permulaan. Saya pilih ayat-ayat ni dalam mungkin kelas-kelas tadabbur kita akan datang, nak sesuaikan dengan apa realiti yang berlaku dalam masyarakat kita, dalam negara kita, dalam dunia hari ini. Topik hina Nabi SAW ni, topik yang memang orang kata dah dulu, dah ada. Memang zaman Nabi pun ada orang hina Nabi SAW. Selepas kewafatan Nabi, zaman sahabat, ada je orang hina Nabi. Zaman ulama-ulama dulu, ada je orang hina Nabi. Bukan kata orang hina Nabi ni baru 3-4 hari ni je, tak. Dan perkara ni dia akan berterusan sampai kiamat. Akan sentiasa ada orang yang menghina Nabi SAW dengan pelbagai bentuk penghinaan. Jangan kita faham hina Nabi ni maki je, tak. Hina Nabi meremehkan sunnah Nabi SAW. Orang cerita ini Nabi buat, dia tak mau buat, itu hina. Itu hina. Orang kata, aku tak maksudkan hina Nabi, tapi aku tak mau buat. Lah, hina lah tu. Tuan-tuan dan puan sekalian. So ini kita kena faham dalam konteks yang luas. Kita nak tengok, kita jangan duk tengok orang-orang bukan Islam yang hina, itu betul, itu penghinaan. Clear? Kita kena tengok diri kita dan sikap kita. Bila berhadapan dengan perintah dan tuntutan Nabi SAW, praktis amalan yang Nabi SAW buat, sejauh mana kita dengan dia? Seorang sahabat hina Nabi SAW zaman Nabi dulu, seorang lelaki yang mana dia, seorang lelaki ini, dia Nabi SAW memberikan pemakluman tentang hadis tentang kepentingan bila bangun tidur ni basuh tangan sebelum kita nak celup tangan dalam air. Sebab zaman dulu dia bukan ada pancok, bukan ada pek ayak tu, buka pek ayak tu tak ada. Zaman dulu semua nak ambil wuduk dia kena ada bekas. Sebab tu Uthman, dalam hadis Humran Maula Uthman, dia diminta tunjuk macam mana cara Nabi wuduk. Orang buat mai bekas kat dia, letak bekas depan. Jadi sebelum dia nak celup tangan dia dalam bekas tu, dia tuang dulu sikit, basuh tangan dekat luar bekas. Sebab tangan masa tidur kita tak tahu buat tangan ni duduk kat mana. Jadi lelaki ni bila dia tengok hadis Nabi, Nabi perintah bila bangun pagi sebelum kita nak celup tangan, kalau kita ada kolah nak celup tangan dalam kolah tu, cedok ayak dulu, basuh tangan dekat luar sebelum nak celup. Sebab apa? Sebab kita tak tahu aina batat yadah. Kita tak tahu tangan ni duduk di mana masa tidur tu. Mungkin duduk kat hidung kau, mungkin duduk garu kat tempat mana-mana agak. Tuan-tuan. Jadi lelaki ni bila dia baca hadis Nabi ni, seorang lelaki ni dia baca ni, dia kata apalah, dia kata, aku tahulah tanganku kat mana. Siapa nak kalut-kalut, nak kena basuh tangan, nak kena ke tangan duduk kat sini, tak ada. Tangan aku duduk tempat yang bersih elok. Aku tak pegang benda pelik-pelik.
Allah Subhanahu wa taala takdirkan dia bangun keesokan harinya, tangan dia berada di dalam lubang punggungnya. Hang ni sangat sembang dah. Jadi salah satu contoh balasan yang diterima secara langsung, Allah bayar cash terus kerana penghinaan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan banyak lagi contoh-contoh dalam sejarah, dalam hadis, orang golongan-golongan yang Allah Subhanahu wa taala timpakan mereka dan umat-umat terdahulu. Bagaimana kaum Lut. Golongan-golongan apa dia panggil? Mana yang laki suka sama laki ni, gay. Bila Nabi Lut berdakwah kepada mereka, Nabi Lut tawarkan anak-anak perempuan. Bila Allah Subhanahu wa taala hantarkan 2 utusan malaikat, yang mana malaikat tu sebelum dia bertemu dengan Lut alaihi salam, dia bertemu dengan Ibrahim alaihi salam. Lepas tu baru dia pergi ke perkampungan Lut. 2 orang malaikat ni pun bila Nabi Lut bagi tahu kata ni tetamu aku, hangpa jangan kacau. Tak ada, depa nak kacau juga. Depa berkenan kat lelaki, tak mau kat perempuan. Dia telah menghina apa yang Lut bawa. Dia hina tetamu Lut alaihi salam. Akhirnya apa? Allah timpakan bala. Anak Nabi Nuh hina agama yang dibawa oleh bapaknya sendiri. Dia ditimpa bala Allah Subhanahu wa taala. Isteri Nabi Lut ditimpa bala Allah Subhanahu wa taala. Firaun hina Allah Subhanahu wa taala, ditimpa bala. Jadi penghinaan dalam agama ni luas. Hina Allah, hina agama, hina perintah-perintah agama, meremeh-temehkan syiar-syiar Islam. Sebab itu kata Allah di dalam Al-Quran apa? Wa man yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Barang siapa-siapa yang mengagung-agungkan, membesar-besarkan syiar Allah, maka itulah sebenar-benar takwa pada hati mereka. Jadi syiar Allah ni kita kena besarkan. Kita kena rasa bangga dengan agama yang kita anuti, agama yang kita imani. Dia bukan rasa macam lekeh. Sebab tu saya pernah cerita dulu ni, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bila seorang sahabat Nabi, Salman Al-Farisi, bila orang Arab jahiliah duk pemain, duk lekeh-lekeh, dia kata ayu'allimukum sahibukum kulla syai'in hatta al-khira'ah. Dia kata, ni aku nak tanya hangpa, adakah kawan hampa ni, yakni Muhammad ni, orang Arab jahiliah kafir, dia kata apa? Adakah kawan hampa ni Muhammad ni ajak hampa semua benda sampai nak berak pun, dia kata ajak cara nak berak. Lepas tu dia pergelak pemain. Maknanya Islam ni nak abang kata Muhammad ni lekeh benar, sampai cara nak buang air besar pun, nak berak pun nak kena ajak. Koh dia pergelak. Salman Al-Farisi dia bukan malu, tak. Dia bukan kata kukut, segan aku nak cakap, malu dia ambil. Tak. Dia mempertahankan. Dia guna perkataan bala, betul, tepat apa yang kau kata. Lepas tu dia cerita lagi macam mana Nabi ajak menyuci, cara untuk menyucikan najis. Pakai 3 biji batu istinja. Tak boleh guna najis untuk beristinja. Tak boleh guna tulang untuk beristinja. Beristinja dengan menggunakan tangan kiri, tak boleh tangan kanan. Dia cerita hukum dekat mereka semua. Dia bagi tunjuk pride, dia punya kebanggaan dengan apa yang diajar kepada dia. Yang ni yang kita nak. Yang ni yang kita nak sentuh sekali lagi ni. Tapi ni tuan-tuan, saya bagikan satu pencerahan awal apa yang kita nak sentuh ni. Luas sebenarnya. Tapi kita pilih satu-satu. Sebab idola kita ni Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kira hak paling kita kasih, hak pi mana-mana orang duk bercakap. Tuan-tuan, ada orang cara dia mengagungkan Nabi dia. Dia duk kira janggut Nabi, dia duk kira gigi Nabi, dia duk kira capal Nabi, dia duk kira jubah Nabi. Itu cara dia apa, biar kat dia. Bagi kita yang tu tak penting untuk kita. Yang penting untuk kita lah ni, macam mana aku nak ikut Nabi aku? Macam mana aku nak pertahankan Nabi aku daripada dihina? Macam mana aku nak respon kepada keadaan semasa orang duk tinggal sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang duk tinggal amalan praktis yang Nabi buat. Hak tu yang kita nak. Hak yang depa nu tak apalah, biar kat depa. Tuan-tuan dan puan sekalian. Lepas tu kita baca ayat ni mudah-mudahan memberikan kesan dan impak kepada jiwa kita, peranan yang kita nak kena buat.
Apa yang kita nak kena buat? Sebagai orang awam biasa. Ha? Kita kira kita semua ni termasuk saya ni, kita kira kita orang awam biasa. Yang mana kita dapat ilmu, kita nak kena beramal. Saya dapat, saya nak kena beramal. Tuan-tuan dapat, tuan-tuan dan puan sekalian nak kena beramal. Kita ada tanggungjawab yang sama. Yang sama. Saya mungkin Allah bagi kita lebih sikit. Sebab kita dah tahu sikit. Tanggungjawab saya mungkin lagi berat sikit. Tapi untuk melaksanakan agama dalam kehidupan, saya sama, tuan-tuan dan perempuan sama dengan saya. Kita semua mukallaf yang dipertanggungjawabkan untuk mematuhi segala sesuatu yang telah Allah dan Rasul turunkan kepada kita. Okey, jadi kita masuk dekat kita punya ayat Al-Quran yang kita pilih untuk tadabbur pada hari ini. Jadi kita baca dulu sama-sama. Kita baca 3 kali supaya kita ambil juga peluang membaca dan memperbetulkan sedikit bacaan kita sebelum kita pergi kepada dia punya tafsiran, insya-Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعف عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم بأنهم كانوا مجرمين Itu 2 ayat daripada surah At-Taubah, ayat 65 dan ayat yang ke-66. Terjemahan daripada ayat ini: dan jika kamu bertanya kepada mereka tentang apa yang mereka lakukan itu, tentulah mereka akan menjawab, sesungguhnya kami hanyalah bergurau senda dan bermain-main sahaja. Katakanlah, apakah dengan Allah, ayat-ayatnya dan Rasulnya selalu kamu permainkan? Kemudian kata Allah, tidak perlu kamu meminta maaf kerana kamu kafir sesudah beriman. Jika kami memaafkan segolongan kamu lantaran mereka bertaubat, nescaya kami akan mengazabkan golongan yang lain disebabkan mereka adalah seorang yang selalu melakukan dosa. Bukan melalukan dosa, melakukan dosa. Okey, tuan-tuan dan puan sekalian. Dia bila kita tafsir Al-Quran ini, okey, dia ada beberapa cara, tapi siapa yang lama ikut nanti insya-Allah dia nampak dah. Bila kita nak tafsir Quran, kita kena tahu beberapa perkara, beberapa poin penting. Contohnya tuan-tuan dan puan sekalian, nombor 1 bila orang tafsir Quran ni, nombor 1 sekali dia kena tahu ayat ni cerita pasal apa secara umumnya. Ataupun dia panggil dalam satu ilmu sabab nuzul, sebab turun ayat. Okey, sebab turun ayat. Dia ada kisah di sebalik ayat. Tuan-tuan dan puan sekalian, itu satu yang orang kena tahu. Kedua, dia kena tahu ilmu munasabah ayat. Munasabah ayat ni maksudnya
Ayat ni sebelum dia cerita pasal apa? Macam mana cerita? Sebab dalam Al-Quran itu tuan kena ingat, dia ada kaitan antara satu ayat dengan satu ayat sebelumnya dan satu ayat selepasnya. Dia mesti ada kaitan. Itu saya ulas di masa bulan puasa itu kan. Masa dia minta tafsir surah Al-Qadar. Inna anzalnahu fi lailatul qadar, ya. Pasal malam Lailatul Qadar. Okey. Apa kaitan surah tu, kepala ayat tu? Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Kami turunkan Al-Quran itu pada malam Lailatul Qadar. Okey. Kaitan dengan surah sebelumnya. Surah sebelumnya apa? Sebelum surah Al-Qadar, surah Al-Alaq, surah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Kaitan antara dua surah ni, tuan-tuan dan puan sekalian, kaitannya adalah Iqra, tentang surah Iqra ni, 5 ayat terawal adalah ayat yang pertama turun, suruh baca. Surah Al-Qadar cerita pasal kami turunkan Al-Quran itu pada malam Lailatul Qadar. Itu kaitannya. Yang satu cerita pasal suruh baca, dan 5 ayat pertama surah Al-Alaq adalah ayat yang terawal turun daripada Al-Quran. Inna anzalna ni cerita pasal tarikh bila Quran turun. Dia ada kaitan. Macam yang ni pun dia ada kaitan dengan ayat yang sebelum dia. Ayat yang sebelum dia cerita pasal orang munafiqun, orang munafik. Selepas ni dia cerita sikap antara ciri-ciri dan sikap orang munafik. Antaranya mempermainkan agama. Tapi satu kita cerita, saya nak cerita ni dulu kerangka. Bila kita mengaji tafsir, bila kita mengaji tadabbur, tuan-tuan, Quran ni dia bukan boleh ambil terjemahan pergi duk baca. Kemarin ni saya ditegur lah ada seorang kawan kita ni, tuan-tuan dan puan sekalian. Dia kata dia pegang Quran dengan sunnah saja. Saya kata tak apalah, okey lah. Bukan tak memang betul pegang Quran dan sunnah. Tapi macam mana kamu faham Quran dan sunnah? Saya baca terjemahan. Tuan-tuan, terjemahan tu adalah kita faham makna umum. Tafsir belum tentu. Satu contoh. Apabila Umar Al-Khattab radhiyallahu an tanya kepada ramai orang, bila Allah turun surah An-Nasr. Surah An-Nasr ni surah apa? Siapa tahu? Orang kita tahu, tapi dia kadang-kadang dia tak tahu nama surah, dia tahu pala ayat, pala surah. Tahu surah An-Nasr apa? Surah Idza Jaa atau Idza Jaa? Idza Jaa semua tak tahu. Pakai angguk habis. Idza Jaa Nasrullahi wal Fath. So Idza Jaa. Maksud Idza Jaa Nasrullahi wal Fath ni maksudnya apabila telah datang pertolongan Allah dan berlakulah pembukaan kota Mekah. Ayat ni turun ketika pembukaan kota Mekah. Umar tanya, siapa boleh bagi tafsiran ayat ni? Lepas tu orang pakat jawab. Ayat ni menunjukkan bahawasanya Islam telah berjaya, pertolongan Allah telah datang, dan kota Mekah telah dibuka oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita dah berjaya tawan balik kota Mekah daripada Arab Jahiliyah. Semua jawapan tu Umar kata tak betul. Bukanlah kata tak betul macam mana, tak tepat. Betul tapi tak tepat. Sebab itu makna umum bagi ayat. Sebab makna umum ayat tu idza jaa, maksudnya apabila telah datang apa? Nasrullah, pertolongan Allah, wal fath, dan berlaku pembukaan kota Mekah. Itu maksud umum. Semua boleh faham macam-macam tu. Saya boleh faham, Tuan Imam lagi boleh faham, Kak Iyah apa semua boleh faham. Tapi apa tafsiran dia? Maka ditanya kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, orang yang Nabi doakan dia agar dia menjadi mufassir. Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Nabi doa, Nabi pegang kepala Nabi doa dekat dia masa dia kecil. Ya Allah ya Tuhanku, alimkanlah dia dengan ilmu agama ni, dan juga pakarkanlah dia dengan ilmu ta'wil, yakni tafsir. Ibnu Abbas kata, sesungguhnya ayat Al-Quran ini menuju kepada dekatnya kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mana ada ayat tu?
Dia tak cerita pun dalam surah An-Nasr, baca dari awal sampai habis. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Kamu akan melihat ramai orang akan peluk Islam, berbondong berduyun-duyun, ramai orang akan masuk Islam. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Tasbihlah memuji Allah Subhanahu wa taala dan mohonlah pengampunan Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya Dia Maha yang menerima taubat. Tak ada satu pun sebut kata Nabi dekat nak wafat. Tapi Allah bagi kehebatan kepada Ibnu Abbas, dia berikan tafsiran turunnya surah ini satu petanda dekatnya wafat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maknanya kerja Nabi dan habis dah. Tanggungjawab yang Allah bagi dekat Nabi ini untuk buat masa tu dah nak habis dah. Nampak? Ada tak dalam terjemahan? Tak ada. Ini kita nak abang. Bila kita mengaji tafsir lain dengan mengaji terjemahan Quran. Tafsir tadabbur. Dalam tadabbur ni dia ada tafsir. Dalam tafsir ni dia ada. Kita nak kena tahu apa sebab ayat ni turun. Kita nak tahu munasabah. Apa munasabah ayat ni mai selepas daripada ayat ni. Lepas tu baru kita nak pergi tengok kepada hukum hakam yang terkandung dalam ayat ni. Kita nak pergi tengok kepada apa nasihat dan faedah-faedah umum yang kita dapat perolehi daripada ayat ni. Ini dah. Kalau orang Arab nak pergi mengaji, nak mengaji lagi detail, dia mengaji pula tentang bahasa Arab melalui ayat-ayat Al-Quran. Sebab dia punya grammar. Orang Melayu kita panggil apa grammar ni? Nahu orang Arab kata. Tata bahasa Arab melalui Al-Quran ni adalah yang paling tepat dan paling konsisten ayat. Lepas tu ada orang duk mengaji harfiah. Pasal apa dia mengaji bahasa Arab melalui Al-Quran. Konsisten dia punya kaedah dia. Okey, yang tu kita nak mengaji lain lah. Tapi kalau setakat kita nak mengaji kita ni, yang kita nak faham ni, yang kita nak faham itu basic cukup. 4 perkara. Satu, kita tahu sebab nuzul, sebab turun ayat. Kedua, kita tahu munasabah ayat. Ketiga, kita tahu hukum hakam dalam ayat. Keempat, kita tahu faedah umum daripada ayat yang kita boleh ambil untuk kita dah laksanakan dalam kehidupan kita pada hari ini. Cukup. Kita nak beramai. Kita akan nak kira orang ni, kita nak beramai untuk kita. Jadi itu tuan-tuan, kita pergi balik satu-satu ni secara ringkas. Okey. Dia kita mengaji ni, kita kena target mengaji ni sejam lah. Pasal lepas sejam tu orang nak tengok benda lain lah. Dalam kepala dia macam-macam, baju tak basuh lagi, anak je, cucu nak balik sekolah apa semua, banyak kerja. Tuan-tuan, itu sejam. Satu, sebab nuzul ayat ni. Kita kena ingat, dalam Al-Quran tak semua ayat ada sebab musabab turunnya. Tak semua. Ada ketika mana tiba-tiba Allah turunkan. Tanpa ada sebab, tanpa ada jalan penceritaan. Ada ayat yang turun sebab ada peristiwa. Contoh peristiwa al-ifk, peristiwa orang fitnah isteri Nabi berzina, fitnah. Nabi SAW minta Allah doa ke Allah bagi petunjuk, minta petunjuk. Allah uji saya, Allah bagi tempoh sikit, Allah nak tengok sikap orang beriman ni macam mana, istiqamah tak depa dalam agama ni, berpegang teguh tak depa dalam agama, ataupun depa mudah dipengaruhi oleh fitnah. Allah nak try test depa. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, lepas tu turun ayat mensucikan Aisyah. Maknanya turunnya ayat tu ada peristiwa dia, ada kes dia. Lepas tu macam tu juga, yang ada kes juga, contoh Nabi SAW minta Allah tukar arah kiblat daripada Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram. Nabi doa ke Allah ni, angkat tangan berapa lama? Disebut di dalam hadis, disebut di dalam sejarah, ada kata 14 bulan Nabi doa. Maknanya setahun 2 bulan. Doa ke Allah. Sehingga kan Allah turun dalam surah Al-Baqarah juzuk yang kedua tu. Allah sebut qad nara taqalluba wajhika fis sama' falanwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram. Kami telah melihat wajah kamu mendongak-dongak ke langit. Yang ni Nabi doa, angkat tangan doa ke Allah. Maka Allah palingkan, pusing. Ketika mana Nabi sedang bersolat dengan sahabat, turun ayat tersebut. Perintah supaya pusing daripada Masjidil Aqsa menghadap ke Masjidil Haram, yakni Baitullahil Haram.
Jadi nak cerita bagi tuan-tuan dan puan sekalian, yang tu ada peristiwa dia. Macam ayat ni pun dia ada kaitan peristiwa dia. Peristiwa ayat ni dikaitkan dengan peristiwa perang Tabuk. Perang Tabuk. Perang Tabuk ni beberapa tahun selepas penghijrahan Nabi SAW. Berlaku kerana apa? Kerana pada waktu itu, tuan-tuan dan puan sekalian, Maharaja Rom ni Hercules. Kalau kita tengok cerita kartun kecil-kecil dulu, zaman saya lah, kita tak tahu lah dia ni zaman generasi, saya generasi Y lah. Tak ano. Saya masih Y. Okey. Apa generasi pun tak kisahlah. Masa kecil-kecil tu, zaman saya tu, ada kartun Hercules. Ada kartun Hercules. Hercules ni dapat kartun He-Man. Ingat ke masa kecil pegang pedang tu He-Man. He-Man tu nama dia Hercules. Hercules ni memang terkenal. Herakles dia adalah satu gelaran ataupun nama bagi pemimpin ataupun Maharaja Rom yang hebat, yang terkenal. Arab dia sebut Herakles. Inggeris dia sebut Hercules. Jadi bila Nabi SAW tahu kata Hercules ni, Rom ni depa nak besarkan empire depa, Nabi SAW siapkan tentera untuk pergi, untuk nak pertahankan negara Islam pada waktu itu. Nabi nak pergi ke Tabuk. Tabuk ni juga digelar sebagai perang, digelar sebagai peperangan Al-Usrah. Al-Usrah ni peperangan yang cukup payah. Sebab itu kata Nabi SAW dalam hadis Al-Bukhari, Ghazwatu Tabuk, Ghazwatul Usrah, kata Al-Bukhari. Peperangan Tabuk itu adalah peperangan Usrah. Usrah ni maksud dia payah. Tabuk tu nama tempat. Pasal apa payah? Pasal dalam perjalanan ni tuan-tuan dan puan sekalian, sahabat tak ada makanan apa. Ada kurma sebiji dengan ayam. Setiap kali nak makan ni tuan-tuan, apa depa buat? Depa rendam kurma dalam ayam, depa kemam kurma tu. Kemam, lepas tubuh balik, simpan balik. Sebiji, seorang sebiji. Tuan-tuan, ini subhanallah, dulu orang nak jaga, nak memastikan agama Islam sampai kepada kita untuk dipraktiskan hari ini. Bukan mereka dihampar dengan permaidani, diberikan masjid yang ada aircon, semua duduk main relax, boleh duduk makan nasi lemak dulu sebelum kuliah. Tak. Dulu sebiji kurma, perang nak pertahankan Islam, tak boleh makan. Pasal apa? Perjalanan panjang. Makan ada satu tu. Dalam kumpulan ni tuan-tuan, ada ramai daripada kalangan sahabat-sahabat Nabi. Ada daripada kalangan mereka qurra. Qurra ni pakar-pakar Quran. Orang yang ingat Quran, hafal Quran pada waktu itu. Depa ni tuan-tuan, orang munafik pemain depa. Tu saya kata ayat sebelum ni dia cerita pasal golongan munafik. Cerita orang munafik pemain depa, orang munafik dan pemain depa. Hampa dia qurra ni ngingin baca Quran ni bagi tahu apa? Hampa kira perut hampa makan lah. Satu, dia kata. Kedua, hampa ni akzabal lisan. Mulut hampa tu bohong lah. Maknanya nak abang kata Quran ayat-ayat hampa tu bohong lah. Kau betul ingat pun. Lepas tu kata wa ajban fil harb. Ajban lil harb ni maknanya bila nak perang hampa paling menakut sekali. Hampa kira Quran lah. Nak abang dia merendahkan ahli Quran. Tuan-tuan, lalu berita ni disampaikan kepada Nabi SAW. Karena rupanya ayat Quran ni dah turun awal sebelum daripada peristiwa tu. Namun diulangi tuan-tuan. Kenapa? Menegur sikap mereka. Sebab itu tuan-tuan dan puan sekalian, kalau kita baca ayat ni, ayat yang 65 ni pertama ni, wala in sa'altahum la yaqulunna innama kunna nakhudu wa nal'ab qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Dan jika kamu bertanya kepada mereka tentang apa yang mereka lakukan itu, bila sampai kat Nabi, Nabi tanya kat dia, apa pasal hangpa buat macam ni? Dia kata apa? Oh, kami melawak ya. Tuan-tuan tengoklah. Ni orang munafik ni, depa masuk dalam, depa pi join sekali ke Tabuk. Bukan depa tak pi, depa nak pi join sekali. Tapi depa
Depa ada. Dan Nabi SAW mengambil pendekatan. Nabi dulu, Nabi tak pergi bunuh orang munafik ni semua, tak. Walaupun Nabi tahu. Sebab apa? Sebab Nabi tak mau ajak umat dia hukum hati-hati manusia. Nabi tak bagi kita duk hukum hati orang. Hang ni aku tengok hang tak ikhlas pun. Tak boleh. Ikhlas ni dalam hati. Kita tengok lagu mana. Sebab tu kita tak boleh nak nilai orang. Kita kata, aku tengok dia tu macam nak tunjuk-tunjuk. Lah, pasal apa ni? Aku tahu dia tu bukan ikhlas tu. Dia bagi tu pasal dia nak nama. Oh, tak boleh lagu tu, tuan-tuan. Kadang-kadang kita tegur orang, kita tengok, oh dia tu bagi cek, tengok cek 10,000 bagi. 10,000 dia bagi. Tu pun nak buat cek besar kapal buat cek. Kita pandai-pandai dak pergi hukum dia punya hati dia ikhlas tak ikhlas. Tak boleh. Kita hanya boleh nasihatkan. Moga-moga dia ikhlas, moga-moga dia ni, kita boleh doakan dia sebab hati dia kita tak tahu. Mungkin dia nak tunjuk tu untuk tujuan orang lain yang ada duit ikut macam dia buat untuk dapat pahala. Boleh. Macam ada sahabat Nabi SAW bawa kurma bagi ke orang. Bawa satu talam kurma, hana ambil kurma. Bila orang lain tengok dia buat macam tu, Nabi baca hadis. Nabi kata apa? Man sanna fil Islam sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha wa la yanqusu min ujurihim syai'. Barang siapa yang tunjuk contoh yang baik dalam agama sehingga orang lain ikut benda apa yang dia buat, dia dapat pahala. Orang yang buat tu, orang yang ikut tu dapat pahala, dia pun dapat pahala seperti mana orang yang buat tadi. Sebab dia tunjuk contoh yang baik dan orang ikut. Macam tu juga kalau orang tunjuk benda yang tak baik, orang lain ikut benda yang tak baik tu, orang tu dapat dosa, dia pun dapat dosa. Pasal apa? Pasal orang tu ikut daripada apa yang dia ajar. Tapi mai kata bab hati ni tak boleh. Hati ni kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Allah sahaja yang mampu tahu niat dan hati manusia. Walaupun Allah maklumkan kepada Nabi, Nabi tahu. Sebab tu sahabat Nabi ni, seorang sahabat Nabi nama Hudzaifah ibnul Yaman. Orang yang tahu yang Nabi maklumkan kepada dia benda-benda yang agak sulit tentang orang-orang munafik ni. Siapa dia orang munafik ni? Orang tengok kalau Nabi tak pergi semayang ataupun dia tak pergi semayang mayat orang tu, maka dia tahulah itulah munafik. Pasal Nabi tak ajak, itu munafik. Sebab apa? Pasal ini isu hati. Sebab tu dalam Islam sangat ditekankan soal hati. Bukan kata benda kecil, benda besar. Selalu ditegur. Ulama-ulama macam Imam Bukhari, kitab hadis yang agung, kitab yang paling sahih selepas Al-Quran, Sahih Al-Bukhari. Hadis nombor 1 dalam Sahih Bukhari, hadis pasal niat, hati. Kitab Riyadhus Salihin yang kita dok mengaji, kitab Al-Imamun Nawawi rahimahullah, mufti pun dok mengajak saya dipahamkan. Dan saya dipahamkan di mana-mana tempat pun dalam Perlis ni banyak mengaji Riyadhus Salihin. Hadis 40 Imam Nawawi juga. Semua ni letak nombor 1 hadis pasal niat. Pasal apa? Nak ikhlaskan hati kita. Hak tu je kita boleh cakap. Nama kata kita nak pergi robek hati orang, tak boleh. Sebab tu dalam satu peristiwa perang, bila seorang sahabat ni, nama dia apa? Usamah bin Zaid, cucu angkat Nabi SAW. Bila perang ni, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, dia perang ni, Usamah ni orang muda, pandai perang, kuat. Jadi dia jatuhkan seorang kafir ini. Dia angkat pedang, dia nak tetak. Bila dia angkat pedang nak tetak, si kafir ini berkata, Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi tidak Tuhan yang berhak disembah dengan benar melainkan Allah Subhanahu Wa Taala, dan Muhammad itu pensuruh Allah. Maknanya dia mengucap masuk Islam. Usamah kata, hang tadi ni hang baru tetak aja orang Islam ni. Ni hang masuk Islam bukan hang ikhlas. Hang masuk Islam ni pasal hang takut pedang aku. Usamah tetak dia. Usamah bunuh dia. Lepas Usamah bunuh dia, Usamah terfikir. Dia balik tanya Nabi untuk nak pastikan perbuatan dia benar atau tidak. Hadis ni dalam Sahih Muslim. Dia balik tanya Nabi SAW. Dia kata, apa Nabi kata kepada dia? Qatalakumullah. Moga Allah membunuh engkau. Nabi kata. Dia kata sesungguhnya kita afala, kata Nabi kepada dia, afala syaqaqta an qalbi.
Kenapa kau tak belah dada dia dulu? Tengok, ambil hati dia, tengok dalam hati dia, jantung dia ni, ada tak kalimah la ilaha illallah? Awak tak buat lagu tu? Nabi tegur. Sehingga kan Usamah kata apa? Usamah kata, aku selepas teguran Nabi tu aku berasa macam aku baru masuk Islam. Pasal dia berasa bersalah sangat. Jadi kita kena ingat, kita tak boleh hukum hati-hati manusia. Tak boleh duk habaq orang tu ikhlas, orang ni tak ikhlas, orang ni nak menunjuk orang ni macam ni. Tak boleh. Sikap luaran kita boleh tegur. Tegur, oh ni tak betul ni, buat dia macam ni. Tak betul ni sembahyang macam ni. Tak betul ni pakai macam ni. Boleh. Tapi mau kata hati, tak boleh. Hati ni hanya Allah Subhanahu Wa Taala Maha mengetahui tentang hati-hati kita. Jadi berbalik kita kepada ni tadi ni, tuan-tuan dan puan sekalian, orang munafik cerita dia. Sebab nuzul ayat ni. Bila Nabi SAW tegur depa, apa kata Nabi? Qul abillah. Depa kata apa? Depa kata kami buat melawak, kami buat main. Jangan, kami bukan suruh-suruh pun. Apa kata Nabi SAW? Qul abillah wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Apakah dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dengan nama Allah, dengan ayat-ayatnya, dengan Al-Quran yang dia turunkan, dengan Rasulnya, kamu nak permainkan benda-benda ni? Tuan-tuan, teguran Nabi SAW daripada asaskan ayat ini. Jadi ini boleh dikategorikan sebagai sebab nuzul, sebab turun ayat. Okey, selesai bab tu. Jadi bila orang tanya kita, apa sebab turun ayat ni? Ayat tu, sebab turun ayat ni dikaitkan dengan peristiwa perang Tabuk. Orang munafik menghina qurra, pakar-pakar Al-Quran. Depa hina dengan perkataan apa? Depa kata orang mengaji Quran ni bukan tahu apa pun. Orang mengaji Quran ni apa dia? Ajban, penakut. Orang mengaji Quran ni kira makan lah. Cakap pun tak betul sangat pun. Maknanya depa nak habaq ada ketinggalan zaman. Dan ada orang macam tu pada hari ni. Bukan tak ada. Tuan-tuan, dia tengok bila kata mengaji Quran, dia kata tak ada masa depan. Ini satu masalah ni sebahagian orang. Saya jumpa dengan orang yang macam ni, tuan-tuan, saya agak hairan dengan sikap. Dia boleh cakap, kata, "Membaca apa mengaji Quran? Boleh baca Quran? Boleh buat apa?" Maknanya dia melihat dunia ni segala-galanya. Tuan-tuan, betul kita kena imbangi dunia dengan akhirat. Kita kena bekerja di dunia. Kita kena ada kehidupan. Mana boleh kita duduk tak buat apa? Aku terah ke Allah, aku baca Quran ni, aku tak mau buat apa, tak mau kerja, tak mau makan, tak mau minum, tak boleh. Kita kena hidup sebagai manusia, tapi matlamat hidup untuk akhirat. Kalau matlamat hidup untuk dunia sahaja, tuan-tuan, dikubur, tuan-tuan. Kapan kita boleh buat daripada apa? Kalau nak buat yang paling mahal pun nak buat, nak buat daripada mahal. Lepas tu nak buat apa? Kita bukan di sebahagian tempat ada kepercayaan bahawasanya ada kehidupan selepas mati. Kehidupan selepas mati dalam erti kata, oh dia nak tengok TV, kubur tu dia buat TV. Ada TV dalam kubur. Nah, hantu tu tengok TV kan? Mayat tu nak bangkit tengok TV, pergi buat sofa semua dalam tu, dalam kubur kat bawah. Ada. Kita bukan macam tu. Kita mayat ni bila meninggal ni, bila meninggal, tuan-tuan dan sekalian, kehidupan ni dah terpisah daripada kita. Kita dah tak boleh nak sangka Allah. Kadang-kadang orang kita kan lepas meninggal kan, dia siram mayat atas kubur. Allah bagi sejuk sikit. Nak sejuk siapa ni? Alam dia lain dah daripada alam kita. Alam barzakh dia lain. Apa yang dia rasa lain. Walaupun memang Nabi sebut di dalam hadis, kasru azmil mayyit ka kasrihi wa huwa hayyun. Mematahkan tulang mayat sama seperti mematahkan dia sebab ketika mana dia hidup. Orang pakai hadis ni, dia implement untuk semua. Dia kata maknanya mayat pun rasa panas macam kita panas. Maknanya mayat ni lah apa ni, dia pun pakai dia bagilah elok sikit. Dia sedih, kita bubuh balut lagu tu je, buatlah lagu jubah sikit, laki buh serban sikit, buat niqab, jahit-jahit sikit bagi nampak elok sikit. Tuan-tuan, dia tak teringin nak pakai yang tu pun. Sebab kelak kita dibangkitkan, bukan duk lawan tengok tudung siapa lah buci banyak. Tak ada. Waktu masa kita akan dibangkitkan nanti, tuan-tuan, bukan nak tengok siapa jubah paling lawa. Tak ada.
Siapa songkok paling elok? Tak ada. Masa dibangkitkan semua dalam keadaan yang bertelanjang. Maknanya nak abang, mesej nak abang dalam hadis Nabi dia sebut semua telanjang, tak pakai apa. Maknanya mesejnya akhirat ni dia tak memerlukan sesuatu pun daripada perhiasan dunia. Tak perlu. Tapi di dunia kita kena ada perhiasan tak? Kena ada rumah, kena ada pakaian yang menutup tubuh badan kita. Ini perintah agama. Tapi matlamat kena akhirat. Tapi bila ada orang bercakap, buat apa mengaji Quran? Dia hantar anak mengaji Quran tu ingat. Ini kita. Sebagian orang yang dia tak sedar ke diri bahawasanya Al-Quran itu adalah petunjuk. Orang yang faham Al-Quran, tuan-tuan, dia dapat faham Al-Quran. Dia baca bukan saja dia hafal, dia dapat faham Al-Quran, dia dapat implement, praktis, isi kandungan Al-Quran dalam kehidupan dia. Tuan-tuan, dia orang yang paling berjaya. Itu kita nak lahirkan ramai orang yang faham Quran. Bukan setakat hafal teks saja. Kita nak orang faham isi kandungan Al-Quran. Itu yang paling penting. Tuan-tuan dan puan sekalian. Itu satu sebab nuzul. Kedua, kita pergi kepada munasabah ayat. Ayat ni munasabah dia cerita dengan ayat sebelumnya. Ayat sebelumnya menceritakan tentang apa? Cerita tentang orang munafik. Tuan-tuan, apabila ayat yang sebelumnya menceritakan tentang orang munafik, ayat ini dia cerita salah satu ciri dan sifat munafik. Kita satu benda, kalau kita tengok orang tu, katakanlah contoh, dia bohong. Kita pun bacalah hadis Nabi, oh dia ni munafik. Kita kena beza, agama kita ni dia cukup teliti. Dia bukan kata mudah-mudah nak hukum orang munafik, tak boleh. Sebab munafik ni besar hukumannya. Munafik ni kata Allah dalam Al-Quran, kata apa? Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Duk neraka paling bawah sekali. Munafik ni sebenarnya kafir. Tapi hal yang kita duk kata bohong munafik ni munafik tu sebenarnya bukan ni. Bukan membawa hukum munafik yang betul. Dia ada, itu dipanggil ciri-ciri munafik dengan orang tu munafik lain. Yang duk ada kalau pembohong itu ciri-ciri. Kalau khianat orang tu ciri-ciri munafik. Kalau cakap kona-kona itu ciri-ciri munafik. Berjanji, dia janji macam-macam. Dia kering je bohong, dia tak buat pun janji dia. Itu ciri-ciri munafik. Kita ni pun jangan nak mudah sebut. Bila sebut hang munafik, itu maksud dia hang kafir, tau. Perkataan munafik ni berat, dia bukan perkataan ni. Perkataan kita je, orang Melayu kita, dia rasa benda tu biasa. Tak. Munafik ni sehina-hina manusia. Sebab apa? Sebab munafik zaman Nabi menyembunyikan kekufuran, zahirkan Islam dia. Tunjuk macam orang Islam, tapi padahal dia kafir. Tu munafik. Sebenar-benar munafik. Ciri-ciri mereka, antaranya ni ciri-ciri dia. Tengok orang meremeh-temehkan Al-Quran, hina-hina. Tuan-tuan, kita kena ingat, kalau hina Nabi terus, yang tu kita akan bicarakan sekejap lagi, hukumnya memang kafir, terkeluar dari Islam. Hina, tuan-tuan. Macam senda-senda yang main-main ni, mereka bukan hina Nabi direct tau. Mereka bukan hina Quran direct. Mereka hina ahli Quran. Pun Allah Subhanahu wa ta'ala turun. Allah sebut kerah ni. La ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Tak payahlah mereka duk minta maaf. Mereka telah kufur. Mereka telah kufur setelah mereka beriman. Maknanya apa? Mereka ni sebenarnya mereka habaq mereka beriman dulu. Mereka habaq beriman. Tapi sebenarnya dalam mereka kufur dan sikap mereka seperti orang yang kufur. Jadi itu di susunan ayat dia. Ayat awal cerita pasal orang munafik. Ayat kedua, ayat 65 ni menceritakan pasal soal ciri-ciri orang munafik yang dikaitkan dengan sebab nuzul dia. Orang munafik yang hina sahabat Nabi. Okey. Kemudian disusuli dengan Allah tidak mengampunkan mereka. Pasal apa? Pasal mereka menzahirkan Islam mereka kononnya, tetapi mereka kufur. Dan antara contoh ciri-ciri yang menjadikan mereka itu terkeluar daripada Islam, mereka meremeh-temehkan dan menghina ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. So clear. Itu munasabah susunan ayat. Yang ketiga, kita pergi topik hukum hakam daripada ayat ni. Hukum hakam daripada ayat ni maknanya apa hukum orang hina Nabi? Istihza.
Tuan-tuan, istihza ni Arab panggil istihza. Dalam Al-Quran dia guna perkataan kuntum tastahzi'un. Tastahzi'un ni perkataan yang membawa maksud mempermainkan, menghina. Okey. Dia daripada perkataan Arab istahza'a, yastahzi'u, istihza'an, fahuwa mustahzi'un. Itu perkataan Arab asal dia, kata akar dia daripada istahza'a, yang bermaksud menghina, mempermainkan. Ulama bahas benda ni tuan-tuan panjang lebar. Jadi bagi conclusionnya, kesimpulan dia. Satu yang kita kena tahu, menghina, maksud menghina ni dia ada beberapa kategori. Satu, hina Tuhan Allah. Sebab dalam Al-Quran ni berkata Allah apa? Qul abillah. Apakah dengan Allah itu kamu hina? Allah. Abillah, Allah tu satu. Kemudian ayatihi, ayat dia, yakni kitabnya, apa yang diturunkan oleh Allah, Quran, hadis. Ketiga, rasulnya. Tiga benda ni. Maknanya ni hina tu, hina. Menghina ketiga-tiga ni. Satu. Kedua, menghina ni satu, menghina ni yang satu ni dengan jelas, lafaz sarih, sebut hina. Macam orang-orang Arab jahiliyah mempermainkan Nabi, menggelarkan Nabi sebagai sahirun majnun, penyihir yang gila. Hina Nabi SAW. Clear. Satu lagi dia panggil lafaz yang tak sarih, yang tak berapa jelas. Dia hanya bagi isyarat, dia sindak-sindak, dia main-main. Macam ni. Hak yang munafik tadi ni. Apa dia buat? Dia pun tak kata agama tak boleh pakai, Quran tak boleh pakai, Nabi hang tak boleh pakai. Tak. Dia berkata dia penghina ahli Quran, yakni dia penghina ulama zaman Nabi, yang Nabi endorse kumpulan ini adalah ulama zaman aku, pakar Quran. Tuan-tuan tengok. Jadi bila hina ulama zaman Nabi SAW ni, yang Nabi endorse sebagai ilmuwan, sebagai tokoh pakar dalam bidang mereka, yang Al-Quran, Allah Subhanahu Wa Taala turun ayat ni. Jadi hina dengan cara apa? Dengan cara dia persindiak, lafaz yang tak jelas. So satu bentuk penghinaan, lafaz yang jelas, dia maki, dia kutuk, dia hina hang ni Muhammad, hang tak guna, hang gila. Satu lagi, hina dengan cara yang tak jelas, mempermain-mainkan. Macam hadis yang cerita yang saya sebutkan tadi, orang yang hina ataupun memperlekehkan perintah Nabi untuk cuci tangan selepas bangun daripada tidur. Okey, akhirnya tangan dia Allah Subhanahu Wa Taala tetapkan berada dalam lubang punggungnya di siang hari. Maknanya baru dia tahu kata perintah Nabi SAW itu benar, lagi tepat. Okey. So itu dua bentuk penghinaan. So hukumnya apa? Hukumnya kalau yang pertama ni tuan-tuan dan puan-puan sekalian, boleh mengeluarkan orang daripada Islam. Hina Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seperti mana beberapa orang dalam Malaysia. Beberapa orang yang menyebut secara terang tentang sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hina Nabi, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ni kahwin budak bawah umur, pedofil, suka budak-budak. Tuan-tuan, kemudian Nabi isteri ramai, gila seks. A'udzubillah, moga Allah Subhanahu Wa Taala laknat lisan-lisan mereka. Tapi ni ada. Tuan-tuan jangan terkejut tau. Hak yang duk hina ni, hak yang jenis rambut oren lagu ayam serama tu, hak tu bak dia. Ni hak pakai tudung elok ni. Pakai tudung, pakai jubah elok, cakap, oh zaman Nabi SAW, oh Nabi berzina, Nabi ni. Oi, tuan-tuan, pakai tudung ni. Kalau dia duduk dengan Kak Ayah tu, nampak dia tu lagi labuh. Nak Kak Ayah nampak bagi, tunggu. Nampak lagi ni. Tapi hina Nabi SAW. Moga Allah Subhanahu Wa Taala membalas mereka. Kita doa dapat hidayah. Tapi pada masa yang sama tuan-tuan, kalau sekiranya Allah tetapkan tidak ada hidayah untuk mereka, itu kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Moga Allah membalas mereka dengan perkataan mereka, dengan cara mereka menghina. Tulis di Facebook, keluar statement yang bukan-bukan.
Hak yang bukan Islam cakap ni cerita lain lah. Daripada bukan Islam. Ini yang sedihnya, dia mengaku dia Islam tapi dia hina Nabi kita. Hak tu satu. Kedua, yang saya cakap di awal tadi ni, tuan-tuan, dia tak hina direct tapi dia sindir-sindir sunnah. Allah, apa janggut-janggut ni? Serabah. Syekh, apa janggut apa semua ni? Lalat masuk pun lekat. Tuan-tuan, hang tak mau tahu janggut itu bab hang. Tapi ini sunnah Nabi SAW. Sunnah Nabi SAW. Bukan benda kecil. Benda yang Nabi SAW sebutkan dulu. Nabi suruh tinggalkan janggut ni. Biarkan Nabi SAW biarkan janggut ni. Walaupun ialah ada khilaf daripada kalangan ahli ilmu, apabila sahabat Nabi seorang Ibn Umar dia potong segenggam, maknanya ada harus untuk trim sikit. Tapi kok mana apabila orang taruh janggut ni jangan kita duk main pelekeh? Tak boleh. Tak boleh, tak setuju pun tak boleh, tak suka pun tak boleh, haram. Tuan-tuan, sebab itu sunnah Nabi SAW. Pakaian atas daripada buku lali, tidak isbal, tidak melabuhkan seluar bawah daripada buku lali. Apa hang pakai seluar singkat? Ni nak cerita bagi anak-anak muda. K-pop pakai seluar singkat tu. Tak ada masalah. K-pop Korea tu dia pakai seluar singkat. Kan? Dia pakai semua pakai seluar singkat. Kita style. Bila kita orang sunnah, tuan-tuan dan puan-puan, nak ikut Nabi pakai seluar singkat sikit atas. Geng seluar singkat, geng ayak boh mai dah. Jadi ayak boh tarik seluar di atas. Alah, geng ni radung ayak benar ni. Tak boleh. Kalau hang tak mau pakai kerana faham bahawasanya mungkin berbeza pendapat sikit. Ada yang kata larangan itu bukan larangan yang haram mutlak. Maknanya melabuhkan seluar ke bawah, sebab Nabi sebut di dalam hadis ma tahtal ka'bain fa finnar. Apa-apa di bawah daripada buku lali itu dalam neraka tempatnya. Ada orang faham dikaitkan benda tu dengan niat. Kalau dia niat dia melabuhkan itu tujuan nak menunjuk kepada orang, itu yang diharamkan. Tapi ada yang mengambil pendekatan tak boleh. Ini semua tak boleh. Maknanya kalau bawah buku lali semua tu haram. Yang pentingnya bukan soal itu. Yang pentingnya soal ada orang dia nak ikut Nabi, angkat atas daripada buku lali. Itu apa masalah? Kita nak bubuh dia radung ayak, nak bubuh dia banjir, nak bubuh dia geng seluar singkat. Tak perlu label macam tu. Lepas tu satu lagi, orang nak pakai kepiah. Orang tak nak pakai kepiah. Ini songkok. Yalah, walaupun ada yang menyebut bahawasanya yang asasnya adalah menutup kepala. Orang pakai serban lah, pakai kepiah songkok ni sama aja, bisa dia tutup kepala. Serban. Dia kata ni, kita duk perli orang, duk sinyak orang. Depa ni geng-geng serban. Tuan-tuan dan puan sekalian kena ingat, serban ni sunnah Nabi. Kita tak suka pakai, itu terpulang lah. Kita juga tak setuju orang hak pakai serban ni. Sebenarnya hak paling sunnah kali hak yang dia buat macam ni. Hak yang dia selang lagu tu. Hak yang dia bubuh kat dia ni. Hak yang dia kepok ada ekor satu ke atas. Hak tu Nabi, umumnya yang kita tahu Nabi ada dua jenis dia pakai. Satu dia letak saja atas kepala dia. Utah letak saja atas kepala dia. Ada dia pakai muhannakah, dia belit. Ada kata macam orang Sudan pakai dia belit. Kan pada Basyak kan. Dia belit sekali dengan muka dia tutup. Kalau lalu kat pada Basyak lah. Tapi Nabi berbelit. Muhannakah, dia belit kat lihat dia. Ada kata dia pakai ada zu'abah, dia kata ada ekor sikit. Ikut. Pasal tak ada siapa tahu ketepatan dulu. Ada kata macam ni, hak yang pakai macam ni. Ada kata hak macam ni sikit, dia buat kotak lagu tu sikit. Yang ni ada kata ada keluar ekor sikit, ada kena ekor atas tu lagi labuh pada ekor. Hak bawah, ekor bawah labuh pada ekor atas. Macam-macam lah. Tuan-tuan hak tu pakailah. Tapi hak orang tak pakai jangan hina. So tak boleh. So ini sunnah-sunnah macam ni kita pandang remeh lah. Tapi dia bila kita sebut tu sindiak, kita sindiak apa yang Nabi SAW kita buat. Minum ayak dengan tangan kanan atau tangan kiri, contoh. Minum ayak dengan tangan kanan. Kita kadang kita tegur, tangan kanan Syekh.
Allah Isa apa? Biasa ayat juga masuk semua juga. Bukan dia kira apa masalah. Tuan-tuan, Nabi sebut. Nabi bukan saja sunnah dengan tangan kanan, bahkan Nabi sebut tangan kiri ini penggunaannya kita contohi syaitan. Syaitan guna untuk tujuan keburukan. Kita guna untuk tujuan kebaikan, maka tangan kiri. Pakailah tangan kanan. Hak nak istinja, nak basuh apa semua nu, buang ayat besar, ayat kecil, pakai tangan kiri. Tapi yang dia pakai tangan kiri, lepas tu hina pula. Ini ada problem. Sindiak, hati-hati. Tuan-tuan dan puan-puan. Itu yang kedua. Dia sedang tak sedang, dia sindiak, dia hina. Hukumnya tuan-tuan dan puan-puan sekalian, ada khilaf di kalangan ahli ilmu. Ada sebahagian mengatakan bahawa Syekh Ibn Baz rahimahullah dan Ibn Uthaymin ulas panjang bab ni, mengatakan bahawasanya sekiranya dia sedar apa yang dia kata, dia faham hukum benda tu, boleh jatuh kafir. Tapi kalau sekiranya dia tak sedar, dia tak tahu, dia tak faham dan sebagainya, itu tentunya hukumnya berdosa besar sebab dia menghina sesuatu yang memang datang perintah daripada agama. Jangan main-main. Lepas tu satu lagi kategori, dikategorikan sebagai menghina, meninggalkan, tak mau buat. Tuan-tuan, sedangkan benda tu boleh buat, sedangkan benda tu dia ada pilihan untuk buat. Dia ada pilihan untuk buat, dia boleh buat, tapi dia tak mau buat. Dia nak pilih benda lain juga. Sebagai contoh saya bagi, kita mayang, habis mayang kita bagi salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lepas tu kita buat apa? Berzikir kan. Hak yang tak tahu tak apa ni, saya cakap hak yang tahu. Hak yang baru tahu ni, dia kena cari pergi buat lah. Hak yang Nabi ajak, duk ada. Berzikir lepas mayang ni macam mana? Nabi ajak sebut astagfirullah, astagfirullah. Ni duk ada ni. Ni. Perlih pergi buat, satu perlih pergi pasang setiap masjid saya tengok ada ni. Hak ni yang memang Nabi ajak, memang dalam hadis tulis clear. Ni kalau boleh tuan-tuan pergi cari, ambil gambar, pergi balik hafal hak ni. Hak ni memang praktis Nabi lepas salat. Ada keperluan penting saja Nabi tak amalkan, Nabi terus habis mana Nabi bangkit tinggalkan tempat. Sekiranya ada keperluan lain. Tapi kalau tak ada apa, Nabi duduk, Nabi akan baca yang lain. Ini diriwayatkan di dalam hadis-hadis yang sahih. Majlis Agama Islam dah kumpul dah, ada Jabatan Mufti apa semua dah kumpul, dah buat, dah elok, dah cantik. Ni kita baca je. Tu, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Allahumma anta salam minka salam, tabarak ya dzal jalali wal ikram. La ilaha illallah wahdahu la syarika lahu, lahul mulku wal hamdu ala kulli syai'in qadir. La haula wala quwwata illa billah. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah, lahu ni'matu wa lahul fadlu wa lahu thala'ul hasan. La ilaha illallah mukhlishina lahu din wa law karihal kafirun. Allahumma la mani'a lima a'tait wa la mu'ti lima mana'ta wa la yaf'u dzal jadd minkal jadd. Disusuli dengan subhanallah, alhamdulillah, akbar 33 ataupun 11 ada 3 riwayat. Jadi baca ni hak yang ni kita bukan kata kita baca hal lain tu Allahu akbar salah apa semua tak boleh baca. Kita pun baca ayat Quran juga. Ada orang ni dia baca ayat Quran juga, ayat kursi, dia baca surah Fatihah, ayat Quran juga. Bukan kata ayat tu salah, tapi sayanglah hak ni Nabi buat. Hak yang kita susun kita. Jadi kita duk habaq kita sayang Nabi ni. Kita duk habaq kita cinta Nabi ni. Kita marah orang hina Nabi. Hukum hina Nabi ni berat. Tapi kita tak ada usaha nak dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ni yang pelik ni. Tuan-tuan dan puan-puan. Jadi ini benda-benda simple. Secara tak langsung tuan-tuan dan puan sekalian, kita bukan kata kalau siapa tak buat ni bererti memang penghina Nabi. Saya tak maksud macam tu. Saya maksud dia kalau orang dah tahu kata ini Nabi buat, dia ada dua pilihan. Satu hak ni Nabi buat, memang Nabi buat. Satu lagi hak yang kita orang kita buat. Nak pilih hak mana? Adakah kita nak berhujah dengan hujah Arab jahiliyah dulu bila Nabi tegur mereka dulu? Bila Allah turunkan Quran, dia kata apa? Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah qalu bal nattabi'u ma alfayna alaihi aba'ana. Bila dikatakan kepada mereka ikutlah apa yang telah Allah turunkan ke atas kalian, dia berkata apa?
bal nattabi'u ma alfaina alaihi aba'ana. Sebaliknya kami tetap nak ikut apa yang nenek moyang kami tinggalkan dulu. Ini hujah Arab jahiliyah. Walaupun kita bukan di zaman mereka, tapi ada lagi orang fikir macam ni. Diletak sunnah Nabi depan dia. Tak ada dia tak. Nak pilih hak lain. Tolong kita balik. Ni kita dah mengaji, ni kita faham ni. Adakah aku ni kategori hina Nabi kerana aku diberikan kepadaku pilihan, satu sunnah Nabi, satu lagi orang-orang aku buat. Aku nak pilih hak mana? Yang ni tuan-tuan tanya soalan ni kat diri kita. Okey. So itu 3 kategori dia. Satu, hina Nabi sebut terus, hina. Hina Allah, hina Rasul, hina ayat Quran, clear. Kedua, hina dengan cara apa? Sindiak. Ketiga, tuan-tuan, hina dengan cara apa? Secara tak langsung dengan cara meninggalkan pilihan yang terbaik untuk dia. Allah sebut dalam Quran, bukan saya sebut. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Pada Nabi itu Allah Subhanahu wa taala berikan contoh yang terbaik. Dah sebut dalam Quran, uswah hasanah. Contoh terbaik itu Nabi, bukan saya, bukan tuan imam, bukan mufti, Nabi. Nabi terbaik. Bila Nabi terbaik, tuan-tuan, kita pun kena usaha cari hak mana Nabi buat untuk kita buat. Jika tidak secara tak langsung, tuan-tuan dan puan sekalian, kita ni bimbang, kita dikategorikan orang yang menghina. Bila tak ikut. Sebab itu Allah sebut dalam Quran apa? Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakanlah, sekiranya kamu mencintai Allah Subhanahu wa taala, maka ikutlah aku. Nescaya kamu akan dicintai Allah Subhanahu wa taala. Clear? Maknanya apa? Bukti kita cinta Allah ikut Nabi. Kalau tak ikut Nabi, maknanya kita tak cinta Allah. Clear? Dalam Al-Quran. So, jadi tuan-tuan dan puan sekalian, itu yang ketiga hukum. Okey, hukum hakam sedikit kita dapat daripada hadis ni. Yang kita tahu tentang istihza, apa maksud hina, hukum menghina Nabi SAW, pecahan-pecahan tentang penghinaan. Last, tuan-tuan dan puan sekalian, berkenaan dengan faedah umum yang kita dapat daripada ayat ni, apa peranan kita dengan Nabi SAW? Inilah peranan kita dengan Nabi SAW. Nombor satu, tuan-tuan dan puan sekalian, kita kena kenal Nabi. Kenal Nabi. Sebab itu bila Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dia tulis buku, ringkas je buku dia pun, simple je. Al-Usul Thalathah. Usul Thalathah. Prinsip 3 yang utama. Nombor 1, ma'rifatullah, mengenal Allah Subhanahu wa taala. Kedua, ma'rifatu Nabi, ma'rifatun Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengenal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketiga, mengenal agama, ma'rifatud din. Tuan-tuan, mengenal Nabi, kita kena baca sirah Nabi ni. Ini orang kita ni, tuan-tuan, latar belakang ni kalau tanya pemain bola sepak Liverpool, Manchester United, anak-anak muda, dia tahu semua latar belakang jurulatih daripada tahun 70-an dulu sampai sekarang. Dia tahu ni pemain ni bila profiling dia, dia tahu ini sebenarnya dia daripada ni, dia pergi jadi jurulatih sini sekarang ni. Tuan-tuan, dia tahu detail. Tapi sikit sirah Nabi SAW dia tak boleh cerita kat kita. Kita bukan katalah wajib hafal nama isteri-isteri Nabi, tapi tahukah kita tanggungjawab kita kepada ummahatul mukminin? Tahukah kita tanggungjawab kita kepada sahabat Nabi? Tahukah kita tanggungjawab kita kepada sirah Nabi yang kita baca? Tahukah kita susah payah Nabi SAW dalam mempertahankan Islam? Tadi pagi dalam satu grup, mereka hantar gambar nak belajar silat. Boleh belajar silat ni bagus. Siapa kata tak bagus? Bagus. Tapi hak silat, hak yang jenis mail orang daripada jauh nak katok orang kayu, dia boleh tolak. Kayu tu tak ada kena lagi. Silat.
Boom, dia tolak terbalik. Orang tu nak katuk tak boleh, nak katuk tak boleh. Saya kata mudah aja. Nabi ni perang. Nabi perang ni cedera. Cedera parah. Nabi patah gigi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu Nabi lah. Siapa depa ni dengan Nabi? Saya bukan nak remeh-temehkan siapa-siapa, tak. Tapi nak abang bagi ni, kita kena realistik. Kalau orang macam ni, elok pergi Palestin lah. Lawan dengan Israel. Peluru mai, jatuh jadi biskut Mary. Senang. Tembok biskut Mary, kita makan-makan. Kita pergi makan di Palestin, senang. Apa ni? Syuhada, sahabat-sahabat Nabi. Orang yang mana depa ni tuan-tuan, ini dahsyat. Saya selalu sebut benda ni. Kita ni tak ada, zaman kita dah tak ada dah. Zaman Nabi ni bayang, Nabi tunjuk sahabat-sahabat ni. Ni ahli syurga, ahli syurga, ahli syurga, ahli syurga. Tuan-tuan, masih hidup berjalan, duk pergi makan ahli syurga tu ahli syurga, tu ahli syurga. Dalam perang mati syuhada, ni semua ni ahli syurga. Kita ni tak tahu lagi ni. Depa yang dah pasti ahli syurga pun tak ada lagi dinukilkan dalam riwayat yang sahih. Ada mai peluru terbang, mai tepih ke apa semua kau dia senjata orang kafir main nak tetok, tak boleh. Nabi cedera. Tu yang Abu Ubaidah Al-Jarrah pasal apa bagi jarrah dia? Pasal gigi dia rongak pasal apa? Pasal dia nak buang panah dekat muka Nabi ni yang patah ni. Dia tak mau bagi Nabi sakit. Dia buang dengan mulut dia. Dia gigit, patahkan gigi dia, cabut satu daripada pipi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan kata ada kebal apa. Orang Nabi kebal panah patah ni patah. Tuan-tuan, orang akan berhujah mudah dalam agama. Orang akan kata apa? Oh, dia Nabi tak apa dia buat gitu. Kita ni tak boleh nak pergi perang. Ini Nabi cedera. Ini kita nak tahu, sebab tu kena baca sirah. Baca sirah, ada penghayatan sirah. Faham cerita. Bila kita faham cerita ni, baru dia akan memberi kesan untuk kita praktis dalam kehidupan seharian kita. Itu satu, kenal Nabi. Yang kedua, tuan-tuan dan puan sekalian, lepas kenal ni, lepas kenal apa? Cintalah. Cinta Nabi SAW. Cinta Nabi. Cinta Nabi ni besar. Saya bagi ringkas, tuan-tuan dan puan sekalian. Cinta Nabi SAW bukan benda kecil. Cinta Nabi benda yang sangat besar. Bila disebut di dalam hadis, Umar Al-Khattab datang mai jumpa Nabi, dia kata, la anta ahabbu ilayya min kulli syai' illa min nafsi. Engkau ya Rasulullah lebih aku cintai lebih daripada segala sesuatu kecuali diri aku. Umar nak abang kata, aku cinta diriku lebih sikit daripada diri hang. Nabi tegur, Nabi kata, la, bukan macam tu Umar. Engkau kena sebut, la anta ahabbu ilayya min kulli syai' hatta min nafsi. Engkau ya Rasulullah lebih aku cintai daripada segala sesuatu termasuk diri aku. Maknanya Nabi kita kena cinta lebih daripada segala sesuatu. Bila cinta ni mai, tuan-tuan, dia akan mai respon. Orang hina kita rasa nak marah. Kita rasa tercabar. Sunnah Nabi kita rasa nak ikut tanggungjawab dan peranan kita. Pasti apa tak ada orang ikut, kena buat. Benda-benda simple je. Kita malam kita nak tidur, kita ribah dak bantai kita, tilam kita ribah kan. Kita ribah dulu sebelum tidur kan, biasa kan. Baca bismillah. Nabi ajak dalam hadis. Mudah aja. Baca bismillah, bismillah, ribah. Tidur. Bukannya kata benda besar nak kena duduk habis juzuk dulu, tak. Baca bismillah. Bismillah. Tak payah Ar-Rahmanir-Rahim, bismillah aja. Bismillah. Al-hub, pasal apa? Pasal kita sayang nak ikut. Lepas bila cinta ni baru dia main yang ketiga. Apa dia? Al-ittiba', ikut. Biasanya orang kalau kita suka kat dia tu, kita nak ikut je apa dia buat. Dia pakai baju tu, kita nak pakai baju tu. Dia pakai warna tu, kita pakai warna tu. Satu ketika tuan-tuan, ni dah tak ada dah. Dia tak pasti kalau ada lagi dulu lah. Mungkin 10 tahun lepas kot. Dulu ada satu program di televisyen, cameraman ni ataupun wartawan ni, dia pergi tengok beg tangan artis. Dia pergi panggil artis mana-mana, artis popular. Tengok apa ada dalam beg tangan dia.
Hak tu pun boleh jadi satu siaran movie, satu siaran apa di bersiri. Pi cari artis ni, tengok apa dalam beg tangan. Buka. Oh, ada lipstick, ada ni. Kita pun pakatlah balik. Oh, aku nak kena ada lipstick dalam beg tangan aku. Aku nak ada cuci muka, aku nak kena ada tisu basah nak kena ada, aku nak kena ada yang ni. Tu, pasal nak ikut punya artis. Bukan kata salah, apa tu tak salah. Tuan-tuan dan puan. Tapi hak Nabi, hak yang kena ikut ni, kita tak usaha nak ikut, nak pergi cari apa yang ada dalam rumah Nabi ya. Apa yang Nabi buat dalam rumah Nabi ya? Apa yang Nabi buat sebelum tidur? Apa yang Nabi buat tengah malam Nabi bangun tidur? Nabi sarapan pagi Nabi makan apa? Tuan-tuan. Ini ikut. Tiga ni dia akan melahirkan satu perkara yang besar, iaitu apa? Al-iman. Iman kepada Rasul. Ini maksud dia. Kenal, cinta, ikut. Bila ada iman ni, baru dia akan ad-difa', pertahankan. Sebab iman kita. Orang kita pertahan pasal sentimen dengan pertahan pasal iman lain. Ada orang dia pertahankan Nabi, bagus bukan tak bagus. Ada orang dia sentimen, dia tak mayang pun. Ada orang dia tak mayang pun, tapi jangan kata kat Nabi, bagus, dia sensitif. Tapi itu bukan berasaskan iman, itu berasaskan sentimen. Hak sentimen dia ikut musim. Ada orang hina Nabi, dia marah. Tak ada orang hina Nabi, dia pun tak ramai mana pun. Tapi kalau orang yang dia pertahankan Nabi kerana iman, dia akan tengok, pasal apa masjid kosong? Pasal apa orang tak ada bunyi azan? Pasal apa orang nak muda ramai tak semayang? Itu orang ada iman. Pasal dia concern, dia ambil berat. Pasal apa Nabi orang tak kenal? Pasal apa Nabi tak dicintai? Pasal apa Nabi tak diikuti? Pasal dia ada iman. Jadi tuan-tuan sekalian, saya kira cukup di situ. Sekadar kita punya perkongsian. Lama tak lama saya kata sejam dah, ni dah terlebih sejam. InsyaAllah next kita akan ada topik yang lain pula. Pada masa yang akan datang kita akan berpindah-pindah tempat just untuk tadabbur. Moga-moga ia bukan sahaja kita mengetahui sedikit sebanyak tentang hukum hakam daripada Al-Quran, bahkan kita dapat menghayatinya dan mempraktiskannya dalam kehidupan kita insya-Allah. Saya tidaklah target kita nak go through terlalu ilmiah sangat dalam perbahasan ini. Kerana kalau ikut metod tafsir ni kita kena mengaji kitab tafsir. At-Tabari ke, Ibnu Kathir ke, Al-Qurtubi ke. Tetapi mengaji yang tu tuan-tuan pakai kita tak ada lah. Ni saya cuba ringkaskan, rumuskan beberapa ayat yang kena dengan kehidupan kita. Yang ni dia panggil apa? Tadabbur, memang tadabbur Quran, tapi konsep dia panggil tafsir maudhu'i. Tafsir Al-Quran berasaskan topik-topik. Ni topik dia apa? Topik dia hari ni pasal Nabi SAW dihina dan peranan kita. Haklah itu penting. Haklah. Kenal, cinta dan ikut yang akan melahirkan iman. Dengan iman kita pertahankan Nabi SAW. Jadi saya kira cukuplah di situ. Sekiranya ada 1-2 soalan, saya nak tanya apa sebelum kita tutup majlis. Silakan. Ya. Kita minta pandangan Dr. pasal sekarang ni banyak sangat kita jumpa orang yang singgah-singgah sunnah terlalu banyak. Kadang-kadang dalam masjid sendiri lah, contohnya dalam masjid Alwi sendiri lah, nak minta pandangan Dr. lah, bagaimana kita nak menempuh orang-orang ni. Orang yang menghina sunnah, macam mana cara kita nak berinteraksi dengan mereka? Tuan-tuan dan puan sekalian, dia satu, kita kena kenal pasti kategori orang yang menghina tu. Apa kategori dia? Adakah dia kategori status ilmuwan ataupun dia kategori status orang awam? Kalau sekiranya dia orang awam, tuan-tuan dan sekalian, saya yakin dia tak faham. Dia pun tak faham, dia pun jahil. Cuma dia ada jahil yang tukil ni, dia problem sikit. Dia dah jahil tapi dia tak mau mengaji. Dia duduk gitu, tukil. Tentang dia tak mau mengaji, dia jahil, dia tak mau mengaji. Yang ni problem. Bila berhadapan dengan orang yang jahil ni, Nabi SAW sebut, wa idza khatabahumul jahilun qalu salama.
Bila berbicara dengan kamu orang yang jahil ni, cakaplah benda salam, bagi salam sejahtera saudara. Pasal kita nak berdialog dengan mereka, kita bagi hujah dalil. Depa apa ni? Ulama aku lagi hebat ni, ulama hang siapa hang nak ajar aku? Ustaz hang pun ustaz hang mengaji mana? Mengaji sijil lah, dapat sijil lah doktor PhD. Syekh aku ni 25 tahun duduk Masjidil Haram tau. Dia duduk berapa lama duduk Mekah? Dia tak tahu Abu Jahal duduk Mekah lama. Tuan-tuan, jadi kita nak berujah dengan dia pun ni payah. Dia pasal dia tak senang dengan metod dalil nas, dia tak biasa dan dia tak tahu. Jadi kalau payah-payah orang macam ni, khatabah mujahil qalu salama. Cukup, selesai, tutup buku. Jangan bincang. Al-Imam Syafi'i rahimahullah, dia kata apa? Satu kenyataan dan syair yang masyhur. Saya tak ingat dia punya teks Arab dia. Dia kata apa? Dia kata, kamu jangan heran, dia kata, aku akan tewas berdebat dengan orang yang jahil. Imam Syafi'i dia mengakui bahawasanya kalau debat dengan orang yang jahil, dia kalah. Kalau kalah tu maknanya dia orang jahil. Pasal apa kalah? Orang kata kalah, sebenarnya dia bukan kalah pun, malah. Malah nak berpanjang, nak buat apa? Pasal lagi lama kita bercakap, kita membuka ruang untuk dia hina lagi banyak. Kita makin panas ni. Woi hang ni aku cakap Nabi ni. Dia duk kira dia. Abaikan dia. Abaikan dia dalam erti kata kita cuba guna. Abai bukan dalam erti kata kita kena henti berdakwah, menegur, menasihati, dia tak. Kita fikirkan strategi lain. Tengok orang, kadang-kadang kita kenal orang ni, dia mungkin hormat kawan tu, kita suruh kawan tu bercakap. Dia tak suka kita, kita pun tak apa nak kenal dia. Contohnya, orang ni mungkin kita boleh tulis surat pergi kat dia. Bagi satu surat. Orang kata surat apa? Surat tak ada nama ni, contohnya. Bagi teguran dia dalam poket dia. Cakap dengan ayat yang baik dan elok. Orang ni mungkin sesuai ustaz tegur dia. Orang ni mungkin sesuai jenis pegang depan-depan duduk. Aku nak abad hang ni macam ni, elok-elok. Ada orang ni memang payah nak tegur. Yang tu biar dia lah, tak payah. Dakwah ni dia ada peringkat-peringkat dia. Kenal pasti status dulu. Kalau dia ustaz, dia ilmuwan, lain pula cerita dia. Tuan-tuan dan puan sekalian, dia boleh pergi sampai mubahalah. Dia punya climax dia paling last sekali mubahalah. Mubahalah ni apa? Sumpah laknat. Macam Nabi sumpah laknat dengan golongan Kristian dalam Masjid Nabawi. Kes apa? Kes isu dia Tuhan 3 dalam 1. Kita Tuhan 1 je. Depa nu Jesus lagi, Ruhul Qudus lagi, Allah lagi. Gabung Tuhan 3 dalam 1, Trinity. Tu Kristian. Tuan-tuan. Jadi Nabi lah kali Nabi kata apa? Okey, hampa tegak ada hujah apa? Faman hajjaka fihi min ba'di ma ja'aka min al-'ilm faqul ta'alu nad'u abna'ana wa abna'akum wa nisa'ana wa nisa'akum wa anfusana wa anfusakum thumma nabtahil fanaj'al la'natallahi 'alal kadhibin. Bila telah tertegak hujah, telah dijelaskan ilmu kepada kamu. Kami dah cerita dah semua ni, cerita semua dah. Hang tak mau juga. Okey, tak apa. Panggil anak-anak hampa, kami panggil anak-anak kami. Hampa panggil isteri-isteri hampa, kami panggil isteri-isteri kami. Diri hampa dan diri kami, kita bersumpah laknat. Laknat Allah ke atas pendusta. Itulah. Tapi jarang orang buat. Jarang orang sumpah laknat dalam kes-kes yang berkaitan dengan pegangan dan pendirian agama. Hak ni yang kena buat. Depa duk sibuk hak kawan pi, kawan ada video, kawan ada ni sumpah laknat, sumpah laknat. Ni hak bab ni. Hak bab agama ni, hak bab yang pendirian ni. Ini yang ada asasnya dalam Al-Quran. Sumpah laknat. Itu klimak dia. Sebelum tu kita kena dakwah lah. Ustaz-ustaz pun tuan-tuan kadang-kadang ni pun saya bagi pandangan saya lah. Kita pun kalau nak tegur orang pun, yalah, saya pun ada pengalaman saya jugalah. Kita pun ada pengalaman-pengalaman gelap, kita balun orang ni pun boleh tahan juga. Tapi benda ni kita melalui proses fasa, bila kita keluar, bila kita expose dengan perkembangan semasa dan sebagainya, bolehlah sikit kita memahami sensitiviti orang ni. Ada pelbagai kategori nak tegur orang. Nak tegur ustaz-ustaz ni kadang-kadang kita pilih platform kuliah. Ada video satu surah sunnah rakam. Waktu kita balun, ustaz ni saya nak cakap dengan ustaz, dengar elok. Dia pesan kat ustaz. Ustaz tak ada kat sini. Pesan kat ustaz ni, pesan kat ustaz tu. Tuan-tuan,
Dan kita kena ingat hak yang menukilkan daripada video ni bukan semua orang yang nak menerima dan mendengar penjelasan. Dan ketika mana mereka ulas penjelasan kita, mereka ulas di belakang kita, kita dah tak ada dah. Mereka boleh buat macam-macam tafsiran, interpretasi daripada kita punya perkataan. Jadi akhirnya berlaku perbalahan di media. Ustaz ni cakap ceramah kat kawan ni, ceramah kat tempat dia. Ustaz ni ceramah kat tempat dia, berlawan. Jumpa depan tak? Arab kata apa? Pepatah Arab. Kita ambil pepatah Arab yang bagus ni. Pepatah ya. Al-bu'du jafa. Manusia bila duduk berjauhan, dia akan kerah. Kerah. Kerah ni maknanya, oh aku tak kira, mampu aku balun dia. Sebab tu kita bila beraduh macam ni, kena jumpa. Percaya tak? Jumpa, hak kita kata, oh, ustaz ni tak suka ustaz ni. Bila jumpa depan, Assalamualaikum Syekh, apa khabar? Lembut elok. Dia lembut elok. Hak yang dia kena ada tukang atok jumpa bagi perelok. Tuan-tuan, khilaf ni, beza pendapat ni satu hal yang biasa dia akan berterusan. Cuma kita tak mau tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita nak bawa sunnah, tapi akhlak kita tak bagus. Akhlak kita kena bagus. Dan saya yakin ada orang sunnah yang akhlak dia bagus nak tegur, tapi berhadapan pula dengan orang yang tak suka sunnah ni, akhlak tak bagus, problem. Tapi kalau orang sunnah akhlak baik dengan orang yang satu lagi yang tak berapa suka sunnah tapi akhlak dia pun baik, insya-Allah depa boleh duduk sekali. Sembang, berbual, mencari dekat mana nak diperbaiki, diperbetulkan dan boleh menerima nasihat. Tapi kalau orang yang tuan-tuan akhlak dia tak bagus, dia tak boleh terima nasihat dah. Jadi kita proses dakwah kena diteruskan, tak boleh ditangguhkan, kena diteruskan sampai bila-bila. Metod dan cara dakwah kita kena lebih bijaksana. Hikmah sebagai asas, kena ada ilmu, kena ada secara berperingkat, kena mengenal status mad'u kita, dia ilmuwan ke, dia orang awam ke, bahasa kita nak gunakan kepada dia, kaedah teguran, timing, bila masa dan sebagainya. Itu semua kena diambil kira supaya kita memikirkan keberkesanan dakwah, bukan kepuasan hati kita. Puas aku cakap kat dia, dia bukan pasal puas aku cakap kat dia. Dia puas, okey ke dia ni? Itu yang kita nak kena fikir, kesan dan implikasi dia. Walaupun kalimatul haq ni, agama, perkataan yang benar ni kena sampaikan, walaupun ianya pahit. Memang kata-kata yang benar ni pahit, ia tetap nak kena disampaikan. Tapi dia mungkin boleh bahasa yang berbunga, boleh pantun, boleh syair, boleh ini dan sebagainya. Kita kena bijak memilih kata-kata tersebut. Jadi itu pandangan saya. Ya. Marah. Rasa marah sebab tengok dia pijak Quran. Hak yang viral 3 hari ni kan. Okay. Kemarin dulu kena tangkap tu. Tuan-tuan dan puan sekalian, dia tak apalah yang tu dia buat sebab apa ke apa, kita tak tahulah yang tu kan. Ada kata dia lembam, dia tak tahu apa, perempuan tu tak cerdik, dia pemain dia, wallahu alam. Saya tak pasti kes tu macam mana. Cuma kita tengoklah video tu. Tuan-tuan, sebab tu dia ada istilah al-hubbu fillah wal bughdhu fillah. Cinta kerana Allah dan benci kerana Allah. Mana boleh kita tak benci orang pijak Quran? Tuan-tuan, kita kena benci perbuatan pijak Quran. Tapi orang yang pijak, kita tak tahu lagi hukum dia apa. Pasal apa? Orang tu dia lembam ke? Dia gila ke? Dia tak sedap ke? Dia jahil ke? Hukum orang dengan hukum kelakuan dua benda yang berbeza. Sikap ni kita boleh hukum. Contoh, tengok orang tu, apa dia, katakanlah kes pijak Quran, pelakuan tu kita memang kena hukum. Itu dosa besar, itu salah. Tapi pelakunya, itu bab kedua. Hukum pelaku bab lain. Hukum pelaku kita kena teliti betul-betul ya. Pelaku ni pasal apa dia buat, kena tanya dia sedap tak, dia tahu tak hukum ni, dia tahu tak, kita kena tanya betul-betul ya. Bila dia clear, katakanlah dia mengaku memang betul dia sedap, dia tahu, memang dia tak suka, dia benci Quran, pada waktu itu kita membenci dia.
Tapi bila kita pun tak tahu status dia, betul-betul dia buat tu kerana apa, jangan hukum dia lagi. Tapi kita hukum perbuatan dia. Perbuatan itu salah, perbuatan itu kita sangat bencinya. Yang tu dia panggil al-bughdhu fillah, benci kerana Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu kata Nabi SAW dalam hadis apa? Awthaqu 'ural iman al-hubbu fillah wal bughdhu fillah. Sekuat-kuat tali kekangan iman ini mencintai sesuatu kerana Allah dan membenci sesuatu kerana Allah Subhanahu wa taala. Hadis ni ada pertikaian dia sikit. Tapi ada ulama yang menghasankan, yang menilai bahawasanya ia boleh diguna pakai. Itu asasnya. Jangan kata kena suka-suka tu, benci pun ada. Benci kerana Allah Subhanahu wa taala. Benci perbuatan. Orang dia kita kena siasat. Wallahu a'lam. Okey, jadi saya kira cukuplah setakat itu dulu sekadar perkongsian kita pada hari ini. InsyaAllah kita bertemu semua di lain masa dalam program Tadabbur Al-Quran, anjuran Yayasan Khairul Ummah dengan kerjasama Biro Pendidikan Latihan dan Agama Bela, dan juga terima kasih kepada pihak masjid yang memberikan ruang untuk kita berkongsi ilmu. InsyaAllah kita akan teruskan lagi daripada masa ke semasa. Kita tangguh majlis kita dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.